semayang. Tapi pertama sekali, kita benda pertama ni tuan-tuan, kita mesti ada satu benda yang kita tertanya. Awak dalam banyak-banyak benda, yang ni yang Nabi sebut, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Muaz, orang yang hang nak jumpa ahli kitab. Tujuan Nabi sebut golongan yang kita nak berhadapan ni pasal apa tuan-tuan? Pasal apa? Pasal Nabi nak habaq kat Muaz, orang yang hang nak pergi jumpa ni orang cerdik, orang cakap pandai, bukan calang-calang orang. Supaya hang bila berjumpa dengan mereka, hang sudah tahu target yang nak main ni orang-orang yang ahli kitab, orang yang dah ada ilmu. Jadi hang nak kena ada persediaan. Siapa yang hang nak berhadapan ni, hang kena tahu. Pasal itu Nabi sebut pertama, innaka ta'ti qauman ahlil kitab. Ni yang nak jumpa di Yaman ni bukan calang-calang orang, bukan coknya, bukan mak-mak tepi jalan ni. Ini ahli kitab. Kalau calang-calang hang cakap dengan mereka, hang boleh ikut mereka, bukan mereka ikut hang. Pasal itu tuan-tuan, dalam kita nak memperbetulkan apa yang biasa, kita nak kena tengok juga orang yang kita nak betul tu. Kadang-kadang ada orang yang kita boleh betul senang lah. Ada orang yang tak boleh betul. Terutama orang yang kita tak boleh betul ni siapa dia? Orang yang dia rasa apa yang dia buat tu betul. Ini yang masalah. Pasal itu bila kita ubah, ada 2-3 benda lah kita ubah di sekolah. Saya nak contoh sekolah. Pasal sekolah ni tempat ilmu, tak patut jadi benda ni. Dan yang duk hentam kita ni bukannya cikgu, ustaz. Dia kata pandai-pandai nak ubah. Baru masuk 2-3 bulan nak ubah. Bukan dia kata kat saya, ada 2-3 orang ustaz lagi lah yang terlibat dalam benda ni. Saya kerja di sekolah ni masa gaji 400 lagi sambil tepuk meja. Saya kerja di sekolah ni masa orang bayar gaji 400. Dia masuk 2-3 bulan nak ubah hak ni, nak ubah hak ni. Kita pun tanya awak, kita tanya cikgu besar dia lah. Awak yang dia ni beransang pelik, marah pelik kan? Angin pelik kan? Dia ni ustaz pasal apa? Pasal dia ni jenis memang tak masuk kelas, duk belepak makan minum di kantin ni lah. Pasal tu bila kita tambah masa dia jadi menaik. Faham lah. Maknanya dia ni memang jenis balok. Orang balok ni tuan-tuan, kita suruh buat ajar lebih sikit, dia naik-naikin. Dia naikin. Macam ada satu orang kani di jabat saya tu. Tak tahulah, saya pun tak tahu dia orang sebelum saya tu. Tapi kita suruhlah buat surat lebih sikit, ada 2-3. Dia kata yang tadi pun tak siap lagi bagi surat. Siapa pengarah Dia kata hak surat tadi pun tak siap lagi, ni ustaz suruh main surat lain pula. Saya pergi Fadhan. Nampak tuan-tuan, manusia ni bila kebiasaan dia macam tu, kita nak ubah tu bukan senang. Sebab itu ini masalah yang cikgu-cikgu kadang-kadang perahan. Sekali dua boleh lah dia tegur. Macam mak pak dengan anak. Bukan senang kita nak ubah. Hatta kan laki bini kita nak ubah laki pun. Di Kuala Lumpur ada satu kes. Di Kuala Lumpur lah, di Perlis tak. Satu kes di Kuala Lumpur yang menariknya, yang duk main mengaji tu bini, yang duk hantar tu laki. Ini di Kuala Lumpur lah. Ada satu orang datin tu, peringkat awal tu, laki dia tak setuju dia mengaji. Terutama mengaji sunnah ni lah. Dia jadi bawa pelik. Dia tu datuk. Dan akhirnya dia jadi anak murid kita, dia menjadi baik lah. Tapi sebelum dia nak ubah kebiasaan dia ni, memang kaki goh, orang pencen pangkat besar, pengarah satu anak syarikat kerajaan. Tapi dia ni bagusnya, dia akan hantar bini dia main mengaji. Main hantar, main pergi hantar, ada sama ada dia pergi duduk di apa dia ni, ada secret recipe tu, dia kena rokok sebatang ke, dia kena teh pun semua, dia tunggu, ataupun dia keluar sekejap dia main balik. Itulah rutin dia selama beberapa tahun. Dan kalau datin tu main, mana ada tu? Ada bawah. Mana ada tu? Dia tinggal sekejap dia main balik. Dia best lah. Tapi bila dia tengok bini dia duduk mengaji lama, 5-6 tahun ni, dia pun terengilah nak duduk sekali. Nak pergi dengar lah. Mungkin hari tu dia tak ada apa, dia naiklah kelas, pergi masuk kelas. Dia lah jadi orang sunnah hebat lah. Akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia tuan-tuan. Dia itu lebih pula rajin dan cengih daripada bini dia.
Dia tu jadi lebih sunnah daripada bini dia orang ngaji lama. Bila mai kelas pun duduk depan. Kadang-kadang bini dia tu biasalah orang perempuan ada kelas-kelas tu. Dia kata, mana Datin? Datin tak mai ada apa tau. Tapi dia mai. Daripada yang duduk hantar. Tapi nak ubah tu tuan-tuan bukan 5-6 hari. 5-6 tahun. Benda nak ubah ni benda yang makan masa. Nabi pun dia buat berapa tahun? 23 tahun dalam 2 fasa. 13 dan 10. Kalau Nabi pun memerlukan 23 tahun, itu pun dia tak berjaya ubah pok menakan dia. Takkan kita yang baru 3 tahun boleh ubah satu ayat pelih. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak payah benda besar. Kita nak ubah manusia supaya sembahyang depan ada sutrah. Daripada duduk semayang tak ada apa depan dia, kita pun ajak dalam hadis, baca 3-4 hadis, kata Nabi suka letak sesuatu di depan dia. Kita habaq tu ya. Dia nak ubah daripada duduk biasa semayang menghadap ikut dan, bukan dia ikut kiblat mana pun. Maknanya dia semayang dia tak pernah perhati apa duduk depan dia. Dia nak ubah untuk letak sesuatu pun jenuh tenyih. Dan kadang ada masjid tu masjid munafik tu. Bukan munafik betul lah. Munafik bahasa. Kelas kita, bukan, benda ni cari apa ni? Awak, dia jadi gelabah bewok. Pasal apa? Nak cari sutra. Tak payahlah kot. Dia gelabah bewok. Kalau ustaz mat, dia akan ambil lah apa. Mujur dia tak ambil cam sampah tu ya. Dia jangan main-main tuan-tuan. Ada orang gelabah bewok ni. Apa pun dia ambil. Ada masjid tu, kita mai ada. Kita ni mai bukan waktu kuliah. Ya, kadang-kadang kita pergi tinggal semayang. Tak ada pula. Maknanya sutrah pun ada hari cuti. Tak, kalau dia semayang ada sutrah, tak ada sutrah. Kalau dia semayang tak ada sutrah, Tuhan tak langsung kata, awak hang tak ajak ni apa? Dah, kita tak kena apa. Tapi nak ubah tu. Nak ubah. Daripada makan berdiri suruh makan duduk. Dan lagi senang tuan, bukan apa, nak ubah satu benda ringkas. Nak ubah daripada belah kiri pi belah kanan. Pakai stokin belah kanan, pakai jam belah kanan, pakai baju belah kanan, sikat rambut mula belah kanan. Nak ubah yang simple, tak gaduh buat keluar sekupang pun. Itu pun payah. Pasal kita duduk biasa dah. Duk biasa dah belah kiri. Apa-apa pun selum belah kiri. Apa-apa pun belah kiri. Nak ubah pi belah kanan. Bukan jauh mana. Belah ni nak pi belah ni ya. Tapi yang tu pun kita tak boleh nak buat. Pasal itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, perubahan dia memerlukan masa. Dan apatah lagi kalau benda yang kita nak suruh dia berubah itu benda yang dia syok buat. Dia syok buat. Ada lagi 3-4 contoh yang kita boleh bawa kebiasaan masyarakat. Satu contoh lagi. Sebelum tidur, biasanya kita akan baca doa. Dan kebiasaan yang kita orang Melayu ni baca buih. Kebiasaan kita kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Baru dia muih. Pasal berkhabar saya muih tu sajalah. Pasal dia nak sujud. Tadi dia rokok. Lepas tu dia nak sujud, kita muih sikit dia i'tidal balik. Faham tak apa, tak faham sudah. Kebiasaannya dia baca muih. Itu biasa. Tapi bila kita baca hadis Bukhari, Nabi muih dulu, lepas tu baru baca. Itu pun bertengkak keluar orang hijau. Oi, takkan muih dulu baru baca. Nabi SAW ni dia punya sifat dia. Lepas tu dia akan sapu. Kita pun boleh buat agak kat anak kita, kat siapa kita muih. Lepas tu kita sapu. Lepas Nabi sapu,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Qul a'udzu baru baca. Ubah tentatif. Mbuih dulu baca dengan yang biasa. Baca dulu baru mbuih. Itu pun payah. Dia kata, ustaz, kalau kita baca lepas tu kita mbuih, makna yang kita baca tu dia pi lah kepada apa yang kita buat tu. Auzubillah. Yang kita baca tu dia pi ke tangan, tangan pi ke badan. Saya kata, dok, kita layak buruk. Dia layak buruk, kita layak buruk balik. Dia kata, pasal apa baca dulu betul mbuih? Bila kita baca, kita mbuih lekat di tangan, baru kita sapu di badan, baru lekat. Tapi kalau kita baru baca, kita mbuih baru baca, tak ada makna ustaz, baca api tak tahu mana. Salah. Awak pasal yang duduk mbuih lepas baca ni yang tak kena apa, yang duduk kena rasuk. Awak bila enta baca lepas tu enta mbuih, hilanglah syekh. Pasal tu Nabi mbuih dulu, ni layak buruk punya jawapan. Pasal tu kita mbuih dulu, lepas tu baru baca, supaya yang kita baca tu tak pi. Tu jawab layak buruk. Kita baca-baca Allahu la ilaha illa, kita mbuih, yang tu dia pi rata. Tapi yang ni pi dulu dah, lepas tu baru baca, baru dia lekat. Betul tak? Tak betul. Yang penting Nabi baca, ikut sudah. Dak awak kena duit ke kalau mbuih dulu? Dak. Payah kan nak mbuih dulu? Dak. Tapi yang duk biasa baca dulu. Duk biasa tu yang kita nak ubah. Satu lagi apa? Contoh. Apa lagi yang kebiasaannya? Minum. Minum. Selalunya kita minum air duduk, betul tak? Kita minum air duduk, kita makan duduk. Air Zam-Zam ni Nabi minum diri. Bagaimanalah hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari kata Ibnu Umar, aku melihat Nabi SAW minum Zam-Zam dalam keadaan wahwa qaim, dalam keadaan Nabi berdiri. Direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nabi minum air Zam-Zam secara berdiri, itu yang disebut sunnahnya minum Zam-Zam. Tapi tuan-tuan, bila kita habaq kata Zam-Zam ni sunnah minum diri, dia tak boleh melainkan pasal dia kebiasaan dia tu betul. Minum memang duduk, tak salah. Itu yang wajib. Tapi dia nak ubah untuk certain part, payah. Dia kata minum Zam-Zam ni berdiri. Dia tak boleh macam nak termuntah balik pasal duduk bisa minum duduk. Minum duduk tu bagus, tapi sunnah yang berdiri lambat ni dia tak boleh. Ada tuan-tuan bisa tengok orang makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri ya. Makan dengan tangan kiri. Orang yang makan tangan kiri ni tuan-tuan, dia bukan masalah tangan kanan dia. Tapi masalah besar. Dan tuan-tuan, memang peringkat awal nak ubah kebiasaan ni memang payah. Tapi bila dia dah start ubah, dia jadi senang. Contoh apa? Puasa. Hari pertama dengan hari kedua tu macam zaman perang Jepun tu. Daripada duk makan ni kita punya rutin makanan. Ni orang kerajaan lah. Pukul 8 selapis. Lepas tu masuk pejabat tak? 10.30 selapis pula. Pasal apa? Dia bawa tu kursus BTN 6 kali sehari. Pukul 8 dia panskak, dia keluar kena nasi kandang apa, pukul 9 dia masuk. Tak sampai pukul 10.30 dia keluar pula kena ayak kopi teh tarik sampai pukul 11. Pukul 12.30 nasi pula. 3.30 apun balik ke pulut dakak ke. 6.30 sekali. Pukul 8 pula makan malam. Siapa pula pukul 10? Wah. Sampai kadang-kadang kalau turun audit makan lebih pada kerja. Kita ubah sikitlah sebulan ya, Tuhan kata makan pukul 3, pukul 5, makan pukul 5 dengan pukul 7. Hak pagi-pagi tu tengah hari tak boleh makan. Ubah. Hari pertama Allahu Akbar. Nak kembang hidung pun tak larat. Hari pertama dia nak bagi hidung dia kembang, nak menyawa pun tak larat. Sampai kalau boleh nak bagi tolong orang menyawa bagi pihak dia. Nak menyawa pun tak larat, dia letih, tak larat.